Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak buat live trade lagi. Antara beberapa perkara yang saya akan kongsikan adalah sama je sebelum-sebelum ni. Cuma ini adalah video yang paling latest anda boleh tengok. Okay, so kita tengok kepada time frame 5 minit memang dah ada signal buy. Okey, kenapa saya kata ada signal buy? Sebab kat ini adalah nilai yang paling low. Okey, apabila dia membuat nilai paling low, kemudian dia membuat permulaan kenaikan sehingga ke satu tahap yang agak tinggi, then dia membuat retracement turun. Apabila dia break hak nilai B tadi tu, ABC pun dah terbentuk. Jadi A nilai paling rendah, B permulaan kenaikan. Tu C nilai retracement. Okey, so apabila jadi macam ni je, anda terus je tarik Fibonacci retracement ni daripada B ke A. Okey, ambil nilai B pergi ke A ya. Okey, so dia retrace tu standard 38%, 26% dan dia akan pergi ke 161. Once dia dah sampai 161, okey, sekarang ni saya nak ambil maksimum TP iaitu 172. Kita tengok kepada time frame yang lebih panjang iaitu 1 jam. Geng, 1 jam ABC buy dah berlaku semalam. Okey, sini A, sini B, sini C dan dia dah break. Semalam dia naik kau-kau lepas break B tu. Dah ramai dah pun kawan-kawan kita dekat dalam group yang dah profit kau-kau waktu dia break ni. Target 161 dah sampai. So dia punya 261 sikit lagi nak sampai dan kita jangka dia akan boleh sampai 423 jugalah. Cuma sementara nak sampai untuk time frame 1 jam ni dia ada turun naik lah. Mungkin ada juga signal sell dulu. So anda boleh menggunakan beberapa indikator. Cara untuk masukkan indikator, klik dekat atas ni. So kalau saya akan guna stokastik. Moving average saya tak pakai, saya terus pakai Bollinger Band. Cumanya sekarang ni kita perlu berhati-hati, mungkin dia nak buat ABC sell seketika ataupun retracement. Sebab ni dia dah membentuk A paling tinggi, B, C. A, B, C. Tapi dia belum break lagi lah. Kalau dia dah break yang ni, so dia akan jadi ABC sell lah. Ni nampak. So yang ni bila cross, saya akan entry buy. Sebab kita punya target memang dekat atas lagi lah. Dengan syarat dia tak break B ni lah. A ni dia boleh jadi nilai paling rendah. Ni macam ni, A nilai paling rendah. B ni dia mulak. Okay, C dia retrace. Sama juga macam dia nak turun. A nilai paling tinggi. B dia mula nak turun. C dia retrace. Retrace ni dia tak sampai pun nilai, nampak? Okay, tak sampai nilai paling tinggi tadi tu. Dia lebih rendah, nampak? Then bila dia break ni, so dia nak turun lah. Jadi kita boleh tarik ni lah untuk target dulu. So yang belakang ni kita abaikan ke tepi dulu. Kalau dia break ni, dia mungkin sampai kat sini je lah. Tak tahulah kalau dia, kita tengok bergantung pada keadaan dia nak sampai mana. Okay, kalau dia break ni, saya terus masuk sell. Okay, dah break. So, bila dia break ni, saya entry je satu dulu sell. Just entry je dulu satu sell. Mungkin dia akan naik dulu, sampai ke middle ke, baru dia akan sambung penurunan. Kan? Kita tarik, jangan dekat-dekat sebab dia akan mesh dekat yang color merah. Jadi, kita letak kat situ je. Okay, berdasarkan stokastik dekat bawah ni kan. So, bila dia cross naik atas ni, maksudnya dia nak naik dulu lah. Tapi saya jangka dia akan naik dekat middle BB je. Maybe dia naik dekat tu. So, saya akan entry sell lagi waktu tu. Dia akan nak tahu lagi cantik lah confirmation nak sell lah. Kita tengah mood sell sekarang ni. Walaupun kita tahu sell itu adalah retracement, tapi kita balun lah sell sebab time frame 5 minit kan. So, kalau lagi cantik nanti, dia cross ni macam ni kan. Dia cross biru duduk bawah merah balik nanti. Macam cross kat atas ni. Okay, waktu dia cross tu, dia lebih rendah daripada yang cross sebelum ni. Tu lagi cantik lah. So, kalau ikut sekarang ni, dah profit dalam $9 macam tu. $12 dah profit. Kalau dia turun sikit lagi, dia akan touch TP saya lah dekat sini. Kita letak ni TP 2. Okey, nampak tak ada 2. Okey, dah langgar TP. Kat sini ada profit lebih kurang $16. Okeylah, satu entry dalam $16. $16 ni banyak juga tu. Dekat RM70 juga. Okey, kita akan entry sell lagi. Tapi kita tunggu sebab dia dah cakup naik atas kan. Biru dah naik atas. So, kita biar kita layan dia naik dulu saja. So, mungkin saya akan entry buat touch middle BB. Ataupun dia cross balik macam ni. Macam saya kata tadi lah. Kalau dia cross tu lebih rendah daripada ni cantik. Kalau dia cross dekat atas lagi pada ni, itu agak berisiko lah untuk kita masuk sell. Saya yakin dia akan pergi ke TP seterusnya iaitu TP2. So, saya tengok pada time frame 1 minit, dia dah kena middle BB. Kita ambil satu entry dulu dekat sini based on time frame 1 minit. Kalau kita menggunakan time frame 1 minit, kita kena get ready untuk dia naik lebih jauh lah. Mungkin dia akan kena dekat upper BB untuk time frame 5 minit, 1 minit, ataupun dia boleh pergi ke middle BB untuk time frame 5 minit ni. Based on time frame 1 minit tu dah cantik dah tu, nampak dia dah kena middle BB dan dia nak cross balik. Okay, so kalau dia naik pun tak apa, kita re-entry. So untuk TP seterusnya ni saya ambil yang dekat 261 lah. So kalau dia sampai dekat bawah ni, profit lebih kurang dalam lebih kurang $18. Okay, kalau kita guna time frame 1 minit, kita dah nampak dia ni cross. And then bila dia break yang ni untuk time frame 1 minit, so kita boleh tambah lagi. Maksudnya tadi dia asal macam dia tak mau turun, dia nak naik kan, kacau kepala. Dia turun break ni, so kita tambah lagi layer apabila dia break
yang nilai paling rendah untuk time frame 1 minit ni lah. Apa-apa pun kita refer kepada 2 time frame. Lebih ni lah, lebih selamat lah. Okay, cantik lah. Dia sampai apa BB untuk time frame 1 minit, dia cross. Kalau untuk 5 minit pula, kalau kita tengok, dia tak sampai pun dekat atas ni. Tapi boleh jadi dia akan cross, boleh jadi juga dia akan sampai dekat atas ni. Yang middle. Boleh jadi juga dia sampai kat apa. So nak maghrib lah. Dah maghrib lah. Letak je lah TP kat itu. Nanti kita tengok apa jadi. So saya entry lagi 1 lah. Maghrib dulu guys. Nanti kita sambung. So nampak dia cross lebih rendah pada ni. Kita tunggu lagi 1 candle tengok. Dia naik balik ke area retracement tadi tu. Sorry. A, B, C kan. So dia pergi balik dekat break B tadi tu. Dia pergi main area tu. InsyaAllah kalau dia turun balik dia akan sampai. Kalau dia break ni dia akan sampai lah dekat TP261. Mungkin boleh sampai dekat 423. Kita tengok lepas ni apa akan berlaku. Okay, dia tak berjaya break lagi dah. Support ni, tapi dia dah main dekat area 161 tadi balik. Kalau dia break ni insyaAllah akan sampai. So kita akan entry lagi 1 lah. Okay, kita boleh refer kepada time frame 1 minit. Dia dah sampai kat middle BB. So yang ni dah cross ke bawah. So boleh entry lagi 1. TP dia pun saya akan tarik bawa pergi ke, okay, so lebih kurang lah TP dia kat tu. This one time frame 5 minit ni, kalau dia break ni tadi cantik lah. Dia akan terus pergi, mungkin dia akan naik beberapa candle sebelum dia turun balik. So dia dah mula buat penurunan. Mungkin ini akan break support dan akan pergi ke TP 2 terus. Maybe dia boleh pergi ke TP 2 terus. Kalau kita tengok time frame 5 minit, okay, kalau dia break ni, maybe dia boleh pergi ke TP 2 terus ataupun dia bermain-main dulu dekat area. Dia mungkin dekat-dekat sampai, dia main-main balik dekat area 161 baru dia akan pergi. Yang ni saya tak apa yakin lah ni. Sebab trend masih menaik lah. So berapa sekarang ni dah ada dalam $12, dah profit $14 macam tu. Okay, tadi waktu dia turun ni, saya tak sempat nak entry lah waktu dia break tu sebab saya turun makan. Okay, jadi apa yang saya buat, saya monitor melalui handphone lah. Okay, so sebenarnya monitor menggunakan handphone ni lebih mudah. Okay, dan tak lama lepas tu lah, sambil-sambil duk makan tu, dia pun hit TP. Okay, dia hit TP, nampak habis dah. So adalah profit total keseluruhan dalam $93.85. Okay, what? $93.85 ni bersamaan dengan hampir RM400 lah. Okay, RM400 banyak tu, RM400 tu dalam beberapa jam saja. Yang penting kita ada knowledge. Okay, money management jaga. Saya menggunakan modal lebih kurang dalam apa ya tadi, dalam 400 lebih ke 600 lebih macam tu. Lebih kurang lah dalam 600 lebih saja saya guna modal tadi. Okay, pertama tadi saya kata dia nak naik. Kita tengok time frame yang besar ni, dia nak naik. Saya dah bagi TP atas lah tadi. Saya dekat sini ada ABC buy. Okay, lepas tu, okay, waktu nak entry tadi pun saya dah tarik ABC buy dekat sini, ABC kan. Saya dah tarik dah dan saya kata dia akan naik sehingga ke 261 ataupun 423 lah. Tiba-tiba kita ubah. Kenapa tiba-tiba kita ubah kepada sell? Yang tu yang kita kena faham. Cantik. Bila DP 261 laju pula nak pergi 423. Tapi saya dah tak entry kan lah. Cuma saya nak buat story sikit lah. Kenapa kita ubah tadi daripada buy dan kita masuk kepada sell? Sebab tadi kalau dia break yang ini ke atas, maka dia akan teruskan kenaikan. Tapi saya kata bila dia break yang ini, maka ABC sell terbentuk. A, B, C. Dan dia break. So ini adalah TP maksimum lah. So boleh juga kalau kita nak menggunakan yang sebelah ni. There's a TP. Dah sampai dah pun 161. So sebab tu saya kata saya tak yakin untuk teruskan pergi ke TP yang seterusnya. Saya akan tunggu setup lagi lah. Apa-apa waktu ni dah nak market US nak open. Hai, Assalamualaikum. So inilah rutin harian saya sambil saya tengok chart dekat sini. Okay, sambil kita workout. Dan jom saya tunjuk apa yang telah berlaku. Okay, yang masa saya share dekat screen, mari kita tengok. Ini adalah tempat di mana saya monitor melalui sini. Dia ada satu screen yang besar. Okay, tadi yang masa saya cakap, ingat mula-mula kita cakap dia nak naik sebab ada A, B, C. So dia naik. Tapi saya cakap waktu ni tadi dia ada ABC untuk sell. Bila dia break 100, TP pertama 161, TP kedua 261. Next TP tu saya tak apa nak yakin lah. Jadi kenapa saya tak yakin dia nak pergi sampai 423? Sebab dia dalam keadaan menaik. Jadi dalam keadaan menaik, sepatutnya saya tadi berani kita kat 161. Tetapi bila dia break lagi sekali tu yang saya masuk dekat 261. Okey, lagipun untuk time frame, kalau time frame H1, apa yang kita boleh nampak dekat sini, dia still lagi uptrend. Ini A yang paling rendah. Okey, selepas dia buat ABC sell,
Dia still lagi uptrend, sini A, sini B, sini C. So belum lagi capai. So seperti biasa kita boleh tarik fibo dekat atas ni. So kita tarik fibo daripada B ke A. So daripada B ke A. TP dia sekarang ni dia nak mencari 261. So untuk long term dia adalah menaik. So semoga apa yang saya share tadi dekat dalam video yang screen record tu memberi manfaat kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Berapa lama ambil masa untuk nak set up bilik trading macam ni? Apa yang saya boleh share daripada tahun 2011 lagi dah, saya dah mengimpikan satu bilik trading yang ada fasiliti macam screen, lepas tu ada PC dekat dalam sebenarnya. Then saya sekali kan sepatutnya ada sofa dekat sini tempat lepak-lepak minum. Tapi apa yang kita buat adalah kita gantikan dengan bilik gym tapi ada screen. So setiap kali kita workout akan tengoklah. Saya dulu mengimpikan benda ni lama. Jadi kalau saya boleh buat, anda pun boleh buat. Cuma kena sabarlah. Kita tak boleh kata belajar hari ni juga nak cekap. Belajar hari ni, saya dulu ambil masa lebih kurang berapa tahun? Daripada tahun 2010 main-main trade. Okey, 2014 start trade dengan serius, 2017 baru nampak hasil. Okey, so apa saranan saya kepada anda? Pertama, belajar. Kita dah sediakan grup belajar. Kita juga sediakan grup support, signal. So hampa lah lagi. Nak dengan tak nak. So kena sabarlah benda-benda ni. Beberapa kali saya dah share kepada anda video-video sebelum ni semua menggunakan teknik yang simple saja, ABC teknik. Itu adalah elite wave teknik. So hampa kena usaha lebih sikit, insya-Allah akan berjaya.